A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita dapat memperbaiki diri kita dan menambah baik amalan yang telah kita lakukan sebelum ini. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada bab yang seterusnya, iaitu bab berkenaan doa yang dibaca ketika bangun tidur. Telah kita sebutkan sebelum ni dua doa yang beberapa doa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW yang diajarkan oleh baginda SAW kepada kita untuk dibaca sama ada ketika kita bangun tidur atau ketika kita tersedar pada waktu malam, pada waktu yang tidak kita rancang atau pada hari ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW atau ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW bangun untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat, 10 ayat yang panjang pada akhir surah Ali Imran yang dibaca oleh Nabi SAW ketika mana Nabi bangun pada waktu malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bangun nak sembahyang, Nabi mulakan dengan membaca 10 ayat surah Ali Imran. Satu hadis, banyak hadis dalam riwayat Muslim, ada berbagai versi hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas, yang dibawakan oleh Imam Muslim pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menceritakan tentang bacaan Nabi SAW 10 ayat terakhir surah Ali Imran yang dibaca oleh Nabi SAW pada waktu malam ketika Nabi bangun daripada tidur. Antaranya Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Quraib Maula Ibn Abbas, seorang perawi Quraib, hamba yang telah dibebaskan oleh Ibn Abbas. Dia menceritakan anna Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu akhbarahu annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah bermalam. Ibn Abbas cerita kepada Quraib, dia cerita bahawa dia pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di rumah Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah ni adalah ibu saudara dia, ibu saudara kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maimunah dia adik-beradik dengan ibu Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibn Abbas ketika ni masih lagi usia yang muda. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat lain, ada menyebutkan bahawa ada sahabat yang suruh Ibn Abbas pergi tidur rumah Nabi. Tengok bagaimana kehidupan Nabi pada waktu malam. Tengok bagaimana kehidupan Nabi SAW, cara sembahyang Nabi, bagaimana Nabi SAW bangun. Ada benda yang berlaku dalam rumah Nabi, sahabat-sahabat pergi tanya isteri Nabi SAW, tanya Aisyah, tanya Maimunah dan isteri-isteri Nabi SAW, isteri-isteri Nabi yang lain. Ada juga cara Ibn Abbas sendiri dia pergi tidur rumah Maimunah, dia nak tengok sendiri. Ada juga dan sebagai riwayat menyatakan bahawa ada sahabat yang suruh dia pergi kerana nak supaya dia menyaksikan apa yang dibuat oleh Nabi SAW sejak daripada dia bangun, dia tidur, hinggalah dia bangun pada tidur. Nabi semaya berapa rakaat, Nabi buat apa, disuruh supaya Ibn Abbas pergi perhati. Atau kalau tidak disuruh pun, Ibn Abbas sendiri dia ada kehendak nak melihat bagaimana cara Nabi SAW menghabiskan waktu malam Nabi SAW.
Lalu dia kata fattaja'tu fi ardi alwisadati wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tauliha. Dia tidur dengan membentangi bantal, dan isteri Nabi SAW dan isteri baginda tidur dengan memanjangi bantal. Fanama Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Dia duduk sekali dalam bilik sekali dengan Nabi SAW. Jadi dia boleh tengok Maimunah tidur, tak jadi masalah lah, sebab Maimunah adalah ibu saudara kepada Ibn Abbas. Soal aurat maka tidak jadi masalah. Jadi bila Nabi tidur, hatta idza intasafa al-lailu, Ibn Abbas kata dia duduk tunggu. Dan sebagai riwayat kata dia duduk tunggu, duduk perhati Nabi tidur, sebab ni satu peluang yang besar kepada dia ni. Tak tidur malam ni pun tak apa, sebab boleh tengok Nabi SAW secara dengan mata dia sendiri, bagaimana kehidupan Nabi pada waktu malam, ibadah Nabi SAW. Ada sebagai riwayat juga menyatakan Ibn Abbas besar kepada mak saudara dia. Dia kata kalau bila Nabi bangun, ayatlah dia, gerak dia, supaya mak saudara dia kejutkan dia. Ada sebagai riwayat menyebutkan sedemikian. Hatta idza intasafa al-lailu, hingga apabila pertengahan malam telah berlalu, au qablahu biqalil, atau sebelum masuknya pertengahan malam sedikit, atau beberapa waktu sebelum masuknya pertengahan malam, au ba'dahu biqalil, atau selepas pertengahan malam sikit. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersedar daripada tidur. Nabi bangun. Fajalasa, lalu Nabi pun duduk. Yamsahu an-nauma an wajhi biyadihi. Nabi pun sapu kesai-kesai mengatuk, kesai-kesai tidur daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qara'a al-ashra al-ayat. Kemudian Nabi pun membaca 10 ayat. Ada sebahagian riwayat menyatakan Nabi keluar daripada rumah. Nabi angkat kepala Nabi tengok ke langit. Bila Nabi tengok ke langit, Nabi pun baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, hinggalah akhir surah Ali Imran. Kemudian thumma qara'a al-ashra al-ayati al-khawatim. Kemudian Nabi baca 10 ayat penutup bagi surah Ali Imran. Thumma qama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, Nabi berdiri, Nabi bangun, pergi ke syannin mu'allaqah. Nabi pergi ke satu tempat air yang tergantung, tempat air yang bekas air yang dia bawa daripada kulit digantung. Lalu Nabi pun berwuduk, fatawadda'a minha. Nabi berwuduk daripada bekas air tersebut, fa ahsana wudu'ahu, dengan wuduk yang sempurna, dengan wuduk yang terbaik. Thumma qama, kemudian Nabi pun berdiri, yusalli, Nabi pun semaya. Qala Ibn Abbas berkata, faqumtu fasana'tu misla ma sana'a. Aku pun bangun, aku pun buat seperti mana Nabi buat. Kalau Nabi baca, aku pun baca. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk, aku pun ambil wuduk seperti mana Nabi buat. Kemudian thumma dhahabtu faqumtu ila janbih. Aku pergi duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di sebelah kiri Nabi. Fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si. Lalu Nabi pun pegang kepala aku dengan tangan kanan baginda. Wa akhadha bi udhuni. Nabi pun tarik telinga aku, al-yumna, telinga kanan aku, yaftiluha, Nabi pusing aku. Asalnya Ibn Abbas duduk sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dipusing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi posisikan Ibn Abbas di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla rak'ataini, thumma rak'ataini, thumma rak'ataini, thumma rak'ataini, thumma rak'ataini, thumma rak'ataini. Nabi semaya, kemudian Nabi semaya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Thumma autar. Kemudian Nabi pun semaya witir, 1 rakaat. Thumma ittaja'a, kemudian Nabi pun berbaring, hatta atahul muazzin, hinggalah tukar azan. Dan sebagai orang sebut Bilal. Bila mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama fa shalla rak'ataini. Bila mari temu Nabi, bila bagi tahu kepada Nabi, masuk dah waktu subuh. Lalu Bilal pun azan. Bila azan, faqama, Nabi pun bangun, fa shalla rak'ataini. Nabi pun semaya 2 rakaat khafifatain yang ringkas, iaitu semaya sunat qabliyah subuh.
thumma kharaja fa shalla subhan. Kemudian Nabi pun keluar. Nabi semaya sunat qabla subuh di rumah dia. Kemudian Nabi keluar pergi ke masjid Nabi. Nabi semaya subuh menjadi imam kepada para sahabat-sahabat yang lain. Itu secara ringkas disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Dalam riwayat lain Al-Imam dalam riwayat lain Imam Muslim, Ibn Abbas sebut faqama Nabiullah min akhiril lail fa kharaja fa nadhara fis sama'i thumma tala hadhil ayah. Nabi keluar pada akhir malam, kemudian Nabi tengok ke langit, kemudian Nabi membaca ayat-ayat tersebut, ayat yang telah disebutkan tadi. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain kalau kita tengok berulang-ulang kali Nabi buat. Ada riwayat sebut 2 kali Nabi buat, ada sebagian riwayat sebut 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Nabi lepas habis dia semaya witir tadi, dia pergi tidur. Bila Nabi tidur, Nabi sedar pula. Nabi pun ulang benda yang sama. Nabi pergi keluar rumah, Nabi tengok ke langit, Nabi baca 10 ayat penutup surah Ali Imran. Nabi berwuduk, Nabi semaya. Kemudian Nabi tidur pula. Kemudian mengulangi perkara yang sama. Sebab itulah Al-Imam Muslim Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala kata, bila berulang kalinya kita tidur, maka berulang kalilah juga kita melakukan bacaan tersebut. Bacaan surah 10 ayat terakhir surah Ali Imran. 3 kali kita bangun, 3 kalilah kita baca ayat tersebut. Hal ni diceritakan oleh Al-Imam Ibn Abbas rahimahullah ta'ala. Ada beberapa perkara yang kita boleh tengok sebelum kita tengok ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bangun. Nabi tengok ke langit sebagai tadabbur. Nabi tengok bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tujuan dia, ada tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Pertama, kita boleh tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Nabi istaiqadha Rasulullah. Nabi bangun. Bila Nabi bangun, Nabi pun duduk. Bila Nabi duduk, Nabi pun sapu kesan-kesan mengatuk daripada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan Nabi. Ada beberapa perkara. Pertama, kalau kita baca, kita tengok dari sudut perubatan, diajarkan oleh ahli-ahli perubatan bahawa bila kita tidur, bila kita tersedar bangun daripada tidur, jangan tergopoh-gapah kita nak bangun berdiri, nak turun daripada katil. Bila kita bangun daripada tidur, sedar kita bangun daripada tidur, pertama kita sapu dulu muka kita supaya cegah, supaya bila kita nak turun daripada katil panik, kalau ada benda-benda yang membahayakan kepada kita, ada kaca ke sebagainya, kita boleh nampak, kita tidak mamai dalam keadaan tersebut. Yang kedua, bila kita bangun daripada tidur, jangan kita kena biarkan tubuh badan kita rehat dulu. Jangan tergopoh-gapah kita bangun. Paling kurang 3 minit. Saya ingat masa di Al-Azhar dulu ada seorang pensyarah, Dr. Syihabuddin Abu Zuhur. Syihabuddin Abu Zuhur, dia pernah sebut, dan saya tengok dalam YouTube dia pun ada, channel YouTube dia sebut tentang bila bangun daripada tidur, tak boleh kita tergesa-gesa untuk nak duduk, nak bangun, nak berdiri, kerana dia boleh menyebabkan efek kepada tubuh badan kita. Dia boleh menyebabkan serangan kepada jantung kita. Dia boleh menyebabkan kita jadi stroke, kita jadi pesel. Sebab bila kita tidur, darah kita selari di seluruh tubuh badan kita. Bila kita bangun dalam keadaan mengejut, darah tu akan turun. Bila kita bangun, darah tu akan turun, menyebabkan darah yang seimbang berada di otak tadi tu secara mendadak turun, boleh menyebabkan bahaya kepada kita. Sebab itulah bila bangun, kita duduk dulu, relax. Bila sedar pada tidur, kita baring dulu, relax dulu, boleh 2-3 minit, kita slow-slow bangun, duduk. Kemudian kita bagi masa kepada tubuh badan kita untuk kembali normal seperti biasa. Dan juga Nabi sapu muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni satu perkara yang sunnah mahjurah, sunnah yang tidak begitu dilaksanakan, tidak begitu diamalkan. Sunnah yang biasa je ni. Kadang-kadang kita buat, bangun-bangun tidur kita gosok-gosok mata, tapi kita tak tahu apa kita buat. Kadang-kadang kita buat kerana kita berasa nak buat. Bila bangun tidur, berasa mata tali nak celak, kita pun buat lagu tu. Okey, tak apalah. Tapi bila kita tahu benda tu juga dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka bila kita buat, kita ingat ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal bila kita buat, kita tidak menganggap dia sebagai sunnah Nabi. Bila kita buat, kita tidak ada niat untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak dapat pahala. Tapi selepas kita tahu ni, kita pun buat, kita tahu, oh ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengah buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat pahala menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qara'a, kemudian Nabi baca 10 ayat terakhir surah 10 ayat penutup surah Al-Imran. Sebagian riwayat kita sebutkan tadi, Nabi tengok ke langit. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca? Ayat yang Nabi baca tadi adalah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian atau pada penciptaan langit-langit dan bumi dan silih gantinya siang dan malam, malam dan siang, la ayatil liulil albab, adanya tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ada tanda-tanda bagi orang berakal. Situ Allah Subhanahu Wa Taala sebut ada beberapa perkara. Kalau kita nak tengok secara detail memang sangat panjang lah. Pertama, Allah Taala menciptakan langit-langit dan bumi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu adalah sebagai nak membuktikan Allah Ta'ala maha berkuasa. Tak ada orang yang cerdik setara mana dia boleh ciptakan langit, dia boleh buat langit. Jin, hak dia rasa dia kuat, iblis dia rasa dia kuat, dia tak boleh nak buat. Sebutir bumi pun tak boleh nak buat, apa lagi nak buat langit, apa lagi nak buat langit yang 7 lapis bertingkat-tingkat, apa lagi nak buat planet-planet yang lain. Nak buat sebutir gunung pun tak mampu manusia nak buat. Makhluk-makhluk lain nak buat sebutir gunung pun tak mampu. Semua tu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menggambarkan bila Nabi SAW keluar daripada rumah, Nabi pun tengok langit. Bila dia baca ayat ni masuk ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berasa kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, berasa maha agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, berasa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat langit kepada kita, dia buat bumi kepada kita. Kita boleh tinggal atas bumi dengan aman dan tertera. Waqtilafil laili wan nahar, kita telah sebutkan sebelum ni dalam pengajian Riyadhus Salihin. Kita telah sebutkan pada minggu lepas tentang apa nikmat yang Allah Taala berikan kepada manusia, apa bukti kekuasaan Allah, apa bukti tauhid Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada waqtilafil laili wan nahar. Telah kita sebutkan bahawa ni la ayatil liulil albab. Semua ni adalah bukti-bukti atau tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal. Orang yang berakal. Dan juga telah kita sebut sebelum ni, berakal dan juga cerdik. Walaupun dari sudut bahasa kita mungkin kita akan nampak benda yang sama. Cerdik dan berakal ni kita rasa satu benda yang sama, sedangkan ia benda berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran semua sebut apa ni? Afala yaqilun. Semua sebut tentang berakal. Ulil albab. Albab asal masuk apa ni? Jamak kepada lub. Lub ni maksud dia akal. Lub ni asal dia benda duduk dalam. Benda berada di dalam akal manusia. Dimasukkan sini adalah akal. Dan telah kita sebutkan pada pengajian Riyadhus Salihin sebelum ni bahawa tidak semua orang cerdik itu berakal. Kerana ramai manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cerdik. Boleh buat macam-macam ciptaan, boleh buat macam-macam inovasi dan sebagainya, tapi mereka tidak berakal. Berakal bila mereka dapat bila mereka dapat berfikir, bila mereka dapat memilih, membuat keputusan antara benda yang baik dan juga benda yang tak baik, antara kufur dan antara syirik, antara kufur dan juga iman, antara syirik dan juga tauhid. Bila mereka dapat membezakan antara iman dan kufur, mereka dapat membezakan antara tauhid dan syirik, mereka dapat membezakan antara hak dan batil, maka mereka adalah orang berakal. Selagi mana mereka tak dapat membezakan perkara tersebut, maka ada sudut
penggunaannya kita tidak sebut mereka orang yang berakal. Boleh jadi mereka cerdik, dari sudut pengajian mereka cerdik, dari sudut kehidupan mereka cerdik, tapi mereka tidak berakal untuk membezakan antara syirik dan tauhid, hak dan batil, dan seterusnya. Itu beberapa perkara. Itu ayat pertama yang dibaca oleh Nabi SAW. Ayat kedua Nabi baca, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang mengingati Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka ni berfikir. Kita telah sebut juga dalam pengajian Riyadhus Shalihin, kita tafakur. Mereka tafakur, mereka berfikir secara mendalam tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya Allah, Tuhan kami, tidaklah kamu ciptakan semua ni secara batilah, secara sia-sia. Mesti ada tujuan yang kamu ciptakan. Apa kamu ciptakan langit? Apa kamu ciptakan bumi? Apa tak cipta langit so je? Kita boleh nampak so tu pun tak tahu mana jauh daripada kita. Apa perlu tujuh langitnya sebagai contoh? Apa perlu banyak planet-planetnya? Kita nak pergi bulan pun susah dah nak pergi dah. Nak pergi planet yang paling dekat pun susah dah nak pergi. Manusia tak sampai lagi setakat ni nak pergi planet yang paling hampir. Apa lagi dengan planet yang di luar daripada semesta kita, di luar daripada di luar daripada kawasan matahari kita, jauh lagi. Manusia boleh pergi ke tak? Nak pergi tu sangat-sangat susah. Tapi kenapa Allah Ta'ala ciptakan juga? Ada sebab untuk kita fikir ke sebab tersebut. Kadang-kadang tak sampai kita nak fikir. Itu sebab kelemahan manusia lah. Jangan bila kita tak mampu nak fikir, maka kita menafikan manfaat dia, kita menafikan faedah dia. Ada sebab Allah Ta'ala buat. Dan manusia yang berfikir, dia tengok langit dengan bumi, hak benda dia boleh nampak. Benda paling simple mereka boleh nampak. Bumi tetap diri dia sendiri. Tubuh badan kita ni kalau kita tengok tak, ada jari, ada kulit, ada tulang, ada salur darah. Kalau kita baca salur darah kita ni dalam tubuh badan kita ni, kalaulah kita ambil satu persatu jalur darah kita ni, kita sambung ke, sebagai saintis kata, kita boleh belik bumi ni 7 kali boleh belik. Begitu panjang jalur darah dalam tubuh badan kita, tapi kita tak berasa. Kenapa Allah Ta'ala buat lagu tu? Ada sebab. Tidak sia-sia, tidak saja dia buat lagu tu. Tak buat kita dengan begitu sempurna dia buat kita ni. Tak, dengan ada akal boleh berfikir. Tak, tidak ada tujuan. Kita buat kereta sebagai contoh, ada tujuan buat. Tak ada buat satu ciptaan, buat. Tak ada guna. Tak ada. Mesti ada sebab kita buat. Kita buat kenderaan mesti ada buat, mesti ada sebab. Kita nak naik sebagai contoh, kita nak guna, kita nak jual sebagai contoh, mesti akan ada sebab. Apa lagi Allah Subhanahu Wa Taala buat alam semesta, buat diri kita sendiri dengan penuh seni yang kadang-kadang tak mampu manusia nak capai. Sebab Allah Ta'ala buat tersebut. Lalu bila mereka menjedari bahawa Allah Ta'ala ni tidak buat ni secara saja-saja, mesti ada sebab. Sebab dia, Allah Ta'ala nak kita ni taat kepada dia lah. Sebab dia nak supaya kita ni mentauhidkan Allah Ta'ala lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan manusia dan jin kecuali nak supaya sembah dia, supaya kita ni mentauhidkan Allah. Tauhid fil ibadah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat dia buat kita. Bila kita kata tidak sia-sia Allah Ta'ala buat, mesti ada sebab. Sebab dia kepada dia liya'budun, supaya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa syirik,
Itu tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita, jin dan manusia. Bila kita tahu lagu tu, kita akan rasa kekurangan diri kita. Kita akan rasa, Allah, aku ni sudah buat aku dok gapo yang Allah Ta'ala nak. Telah tercapai aku dok maksud Allah Ta'ala nak. Aku telah buat aku dok suatu benda yang Allah Ta'ala ciptakan aku ni, ada tujuan dia. Tujuan tersebut, adakah telah aku capai selama ni? Bila kita mikir, bila kita tafakur, kita akan mari berasa begitu di kita ni banyak benda-benda yang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita telah abaikan, kita telah lalaikan. Maka sebab tu kita akan kata, fakina azaban nar, ya Allah, lindungilah kami, jauhilah kami, peliharalah kami daripada azab api neraka, ya Allah. Kerana begitu banyak kekurangan kita. Kalau nak banding nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita nak balas setiap nikmat tersebut, maka tak terbalas nikmat tersebut. Kalaulah tuntutan Allah SWT kepada kita tu, ada tuntutan Allah Ta'ala nak kita buat tu, kadang-kadang kita berasa lemah kita. Ada benda kita mampu buat, ada benda yang kita kadang-kadang tergelincir sebagai manusia, terperkara biasa. Kullu bani Adam khata', Nabi sebut. Semua anak Adam, semua manusia ni melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan. Itu perkara biasa. Tapi yang jadikan manusia itu luar biasa bila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita rasa, oh, begitu besar maksud Allah Ta'ala buat kita ni, telah kita laksanakan dak maksud Allah Ta'ala tadi yang Allah Ta'ala nak. Kalau dak, fakina azaban nar, ya Allah, lindungilah kami daripada, peliharalah kami daripada azab api neraka, ya Allah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Sebab apa kita nak Allah Ta'ala pelihara kita daripada api neraka? Sebab orang-orang yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka ni, semua adalah orang-orang yang Allah Ta'ala hinakan mereka. Tak ada seorang pun masuk neraka kerana apa ni? Tak ada seorang pun masuk neraka dia jadi mulia masuk neraka. Semua masuk neraka dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma lizzalimin min ansar. Orang zalim tidak ada pertolongan lagi. Bila dia masuk ke dalam neraka, maka tidak akan ada siapa-siapa pun yang dapat menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wa ma lizzalimin min ansar. Manusia masuk neraka kerana zalim diri dia, kerana dia menzalimi diri dia sendiri, bukan kerana Allah Ta'ala menzalimi dia. Az-zalimin, dia tu orang yang zalim. Dia masuk neraka kerana kezaliman dia. Kadang-kadang zalim ni benda kita tak nampak. Kita nampak zalim ni bila kata orang zalim lah. Kita nampak zalim ni bila kita ambil harta orang. Bila kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga satu perkara yang zalim. Kita telah menzalimi diri kita. Sepatutnya kita menurut kehendak Allah, kita melaksanakan perintah Allah, kita dapat balasan syurga. Tapi oleh kerana kita ingkar, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam neraka. Kita telah menzalimi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, panjanglah kalau kita nak sebut satu persatu. Boleh tengok pada tafsir-tafsir yang ada pada masing-masing. Itu adalah ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi SAW bila Nabi bangun daripada tidur. Nabi bangun tadi, tujuan dia apa dia? Nabi baca tadi. Pertama, tujuan dia nak tadabbur, nak kuatkan iman Nabi SAW. Sebab boleh tengok langit dengan molek. Waktu itulah waktu paling sial, waktu itulah waktu paling senyap. Kita nak tadabbur, kita nak tafakur, sangat-sangat sesuai. Kita nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi baca supaya nak menguatkan, nak memotivasikan Nabi untuk memperbanyakkan ibadah. Sebab Allah Ta'ala sebut situ, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sebagai ulama kata apa dia situ? Apa dia dimaksudkan oleh Allah Ta'ala? Orang-orang yang menyebut Allah dalam keadaan berdiri, mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring itu. Semaya lah. Sebab apa? Semaya ni kadang-kadang kita semaya dalam keadaan berdiri, kita semaya. Nabi berkata, kalau tak mampu, fa'ilam tastati' fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau kamu tak mampu dalam keadaan berdiri, maka kamu semaya dalam keadaan duduk. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Kalau tak mampu, fa'ilam tastati' fa'ala jam, maka dalam keadaan tidur. Sebab itulah Syekh Sa'ad dia kata ayat sini boleh juga merujuk kepada semaya.
Sebab itulah menambah ke motivasi kepada Nabi untuk nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi ambil semaya. Nabi pun semaya. Thumma shalla raka'atain, thumma shalla raka'atain, thumma shalla raka'atain, thumma shalla raka'atain. Sebagai riwayat sebut 13 termasuk witir Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya. 13 rakaat Nabi semaya. Banyak 13 rakaat. 13 rakaat Nabi tak seperti 13 rakaat kita. Tak, dengan sempurnanya berdiri Nabi, duduk Nabi, sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang rakaat Nabi tu pun nak banding dengan seumur hidup kita semaya ni pun tak boleh nak banding. Comelnya, eloknya. Kita start pada umur kita balik, kita pun semaya. Siapalah kepada mati kita. Tak tahu berapa ribu rakaat kita semaya, tak tahu berapa ribu rakaat kita semaya. Nak banding seorang rakaat Nabi tadi tu, jauh lebih besar seorang rakaat Nabi. Dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh memahami mana-mana dengan penuh tawaduk. Begitulah juga kita, bila kita bangun pada waktu malam, kita baca ayat ni dapat memberikan kepada kita motivasi untuk kita bangun, kita semaya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab yang seterusnya adalah bab yang kedua, berkaitan dengan doa ni adalah bab doa lubsi thawbi, doa ketika doa memakai pakaian. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita sebagai manusia dengan berbagai-bagai nikmat. Antara nikmat yang kita kadang-kadang tak perasan, itu adalah sebagai satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perasan ia sebagai satu nikmat adalah pakaian yang kita pakai, kopiah yang kita pakai, baju yang kita pakai, seluar yang kita pakai, selipan yang kita pakai. Itu ada nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pakaian yang baik. Jadi bila tu satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membalas nikmat tersebut, maka kita kena ucapkan alhamdulillah. Sebab itulah Nabi ajarkan kepada kita bila kita nak pakai pakaian, maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memakaikan aku pakaian ini dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan daripadaku. Doa yang pendek je. Kita doa yang dibaca ketika kita memakai pakaian. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini diriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz bin Anas. Dia riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Mu'adz bin Anas, cucu Anas bin Malik. Cucu Anas bin Malik ni anak kepada Mu'adz. Sahal bin Mu'adz bin Anas. Sahal ni anak kepada Mu'adz bin Anas. Mu'adz dia cerita kepada anak dia Sahal bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sebut, man akala ta'aman thumma qala, siapa-siapa yang makan ni kemudian dia membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa-siapa yang baca alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'am, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan makanan ni, wa razaqanihi, dan telah memberikan aku rezeki, menjadikan rezeki kepada aku makanan tadi, min ghairi haulin, tanpa kekuatan, tanpa upaya wala quwwatin, tanpa kekuatan daripada aku. Siapa baca ayat tadi, siapa baca doa tadi, zikir tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan kepada dia dosa dia lalu dan dosa dia yang akan datang. Hal tu untuk makan, kita akan perici bila sampai bab dia. Dan hadis tersebut juga qala, Muaz kata, wa man labitha thawban, Nabi kata, siapa-siapa yang memakai pakaian, faqala alhamdulillah, kemudian dia membaca segala puji bagi Allah, alladzi kasani, yang memakaikan aku, hadza thawba, pakaian ini, wa razaqanihi, dan merezekikan aku kepada aku pakaian ini,
min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa upaya dan tanpa kekuatan daripada aku, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa-siapa yang baca tadi, maka diberikan kepada dia keampunan terhadap dosa dia yang lalu dan dosa dia yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Syekh Albani menilai hadis sebagai hasan, kecuali lafaz wa ma ta'akhkhar. Wa ma ta'akhkhar itu lafaz yang berlaku tambahan, dan lafaz tersebut tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni dibaca, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita baca. Kita kena tahu sebagai seorang muslim, ada identiti kita sebagai seorang muslim. Identiti kita sebagai seorang muslim ni yang menunjukkan kepada kita, orang tengok tu boleh tahu ini seorang muslim, ini tidak muslim, sebagai contoh. Dan bab pakaian memainkan peran yang sangat-sangat besar berhubung perkara ni. Bahkan bab jalan sendiri, jalan cara orang Islam, jalan orang tidak, jalan orang beriman kepada Allah dengan jalan orang tidak beriman kepada Allah ada beza. Hingga Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Maha Pemurah ialah orang yang berjalan di atas muka bumi Allah Taala ni dengan dia berjalan di atas muka bumi Allah SWT dengan rendah hati dia. Orang mukmin dia jalan, ada cara dia jalan. Jalan tu pun ada cara. Apa lagi pakaian. Mesti ada cara yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cara dia adalah kita memulakan baca pakaian kita dengan doa, kita sebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut doa ni? Secara nikah kita sebut alhamdulillah. Kita kata, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak ada perasaan dalam diri kita ni bahawa pakaian yang kita pakai ni, aku boleh pakai baju ni kerana aku usaha lah ni. Aku boleh pakai pakaian yang mahal ni kerana aku bersungguh kerja lah ni. Supaya tidak ada perasaan lagu tu. Supaya kita berasa aku pakai ni mari daripada Allah. Allah tak nak bagi kepada aku. Hak aku pakai ni adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku kena sebut alhamdulillah. Wama Allah Taala sebut wama bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja rezeki yang kita dapat, yang kamu dapat, maka mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berasa, oh ni kerana aku usaha lebih lah ni, maka aku dapat pakai lagu ni, aku dapat beli kasut mahal kerana kih aku lah ni. Oh, jangan kita ada perasaan lagu tu. Kita kena letak dari diri kita perasaan, alhamdulillah mujurnya aku boleh pakai. Orang lain tak ni nak pakai, tapi Allah Ta'ala bagi rezeki kepada aku, boleh pakai kasut yang mahal ni. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada aku boleh pakai baju yang mahal ni. Kita kena anggap benda yang kita pakai ni adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut dalam Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-A'raf pada ayat ke-26, Allah Ta'ala sebut ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayati llahi la'allakum yadhakkarun. Satu ayat panjang lagi ayat selepas tu Allah Ta'ala cerita tentang pakaian. Gapo Allah Ta'ala sebut? Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kamu pakaian. Gapo tujuan pakaian? Sini Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala turunkan kepada kita pakaian yuwari sawatikum. Yang mana pakaian tersebut sebagai menutup aurat kamu. Yang kedua, warisha, sebagai satu perhiasan, sebagai satu kemewahan kepada manusia. Pakaian yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita ada dua matlamat dia. Pertama, kena menutup aurat pakaian tersebut. Pakaian yang Allah Ta'ala rezeki mari daripada Allah Ta'ala, pakaian yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling basic, paling utama, dia kena pakaian yang menutup aurat. Kerana itulah tujuan pertama Allah Ta'ala turunkan pakaian kepada manusia. Kepada tok nenek Adam kita dah, Allah Ta'ala turunkan pakaian kepada mereka.
Nak supaya apa? Supaya jaga aurat mereka. Itu matlamat pertama, pakaian. Kalaulah pakaian itu tidak dapat menjaga aurat kita, tak dapat menutup aurat kita, tak dapat menyembunyikan aurat kita, maka pakaian tersebut pakaian tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena letak situ. Pakaian kita pakai ni rezeki daripada Allah. Bila ia sebagai satu rezeki, kita kena pilih cara pakaian yang Allah Taala nak. Bukan setakat yuwari sauatikum untuk menutup aurat ada sebagai untuk menutup aurat, juga jadikan pakaian warisah sebagai satu kemewahan, atau kita sebut sebagai satu perhiasan kepada kita. Kita boleh pakai hari ni pakai baju warna lain, esok pakai baju warna lain. Kita boleh berhias, kita boleh senang-senang dengan pakaian tersebut. Selain daripada matlamat utama dia untuk menutup aurat. Setel dia tak sewi, manusia menutup aurat. Setel ni antara mendah dia nak buat supaya manusia ni mendedahkan aurat. Sebab tu berlaku kepada Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Setel goda supaya mereka makan buah. Gapo berlaku selepas tu? Terdedah aurat mereka. Suka setel bila manusia dapat mendedahkan aurat. Kerana Allah Ta'ala nak jaga aurat manusia. Siapa Allah Ta'ala turunkan pakaian kepada kita, nak jaga aurat kita, nak jaga supaya kita dapat menjaga aurat, turunkan pakaian kepada kita. Nikmat Allah Ta'ala. Kita tidak jadi sepa lembu lah kita, tak ada pakaian. Tidak jadi sepa binatang lah kita, tak ada pakaian. Tapi nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita, dia turunkan pakaian yang dapat menutupi aurat kita. Tiba-tiba kita pula tak bersyukur kepada Allah. Molek-molek Allah Ta'ala bagi pakaian yang dapat menutupi aurat kita, kita pula dedahkan aurat kita dengan pakaian tersebut. Kita pula buat satu benda yang tidak baik menggunakan pakaian tersebut. Jadi itu antara perkara yang Allah SWT nak sebutkan kepada Nabi SAW, nak supaya kita memahami matlamat kita membaca doa tersebut, supaya kita ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mujurnya Allah Taala bagi pakaian kepada aku. Kalau tidak, tak ada beza dengan lembu. Bezanya ada akal je. Mungkin ada beza sudah akal, tapi lembu bertelanja, manusia bertelanja juga. Jadi manusia yang mendedahkan aurat, dia cuba nak jadikan diri mereka seperti binatang. Allah Ta'ala telah menjadikan mereka yang mulia dengan menutupi aurat mereka. Tiba-tiba mereka nak kembali menghinakan diri mereka dengan mendedahkan aurat mereka. Semoga kita dapat iktibar bila kita baca doa ni, Alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang memakai pakaian ini kepada aku. Aku boleh pakai ni kerana Allah Ta'ala bagi. Jangan ada perasaan sombong dari kita, aku pakai ni kerana kehebatan aku lah ni, orang lain tak boleh nak pakai pun. Bila kita berasa ni Allah Ta'ala bagi kepada kita, akan hilang perasaan sombong dalam diri kita. Wa razaqanihi, dan yang memberikan rezeki ni, kita kena yakin pakaian ni yang menutupi aurat, pakaian yang molek ni adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada kekuatan pun, tanpa ada upaya pun kita. Usahalah setahu mana pun manusia nak dapatkan selaja pakaian. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, maka tak dapat. Usaha macam-macam nak dapatkan pakaian, tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi, maka tidak akan ada kekuatan untuk kita, tidak akan ada peluang untuk kita mendapatkan pakaian tersebut. Kita dapat ni kerana Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Bolehlah kita pergi kedai, bolehlah kita beli pakaian. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita, ada duit, bolehlah beli pakaian. Kalau Allah tak bagi, maka tak ada apa satu kepada kita. Walaupun kita rasa hakikatnya, kita kerja ke, siapa boleh duit tu duit kita. Bila kita duit kita, bila kita beli pakaian tu, apa kait dengan Allah SWT nya? Kita tak nampak situ. Kalau Allah tak bagi duit, macam mana kita boleh nak beli? Kalau Allah Ta'ala bagi duit, tapi kita tak boleh nak gerak, tersadar tak berfungsi anggota tubuh badan kita, tak ada mana juga duit yang kita dapat. Jadi hakikatnya itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan setakat rezeki tu Allah Ta'ala bagi kita pakai pakaian. Kita baca doa ni, Nabi berikan satu jaminan kepada kita. Nabi berikan satu janji kepada kita. Apa dia? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih.
diberikan keampunan terhadap dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa kecil lah, dosa-dosa kecil yang kita buat, maka diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita membaca doa ni ketika kita pakai pakaian. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang lain. Hadis seterusnya kita akan baca, kita akan sebut dengan panjang lebar lagi tentang pakaian ni sebagai satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dalam menghadapi ujian, banyak ujian, antara pakaian dia juga satu ujian kepada manusia. Kadang-kadang manusia diuji dengan lemah atau kuatnya iman mereka. Kita boleh tengok kadang-kadang melalui pakaian. Memanglah tidak semua pakai tudung, tidak semua menutup aurat tu solehah. Tapi orang yang soleh, mereka akan menutup aurat. Orang yang soleh, mereka akan menutupi aurat mereka. Wanita yang soleh, mereka akan tutup aurat mereka. Walaupun tidak semua yang menutup aurat itu adalah soleh dan solehah. Itu satu perkara kita kena faham. Makin tebal iman kita, makin kuat iman kita, maka makin labuhlah pakaian kita. Saya tengok Syekh Uthaymin atau Syekh bin Baz, dia pernah sebut, makin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makin terjaga pakaian kita. Makin kalau tak semestinya labuh. Kalau wanita tu makin labuh lah. Kalau lelaki makin terjaga, makin tertutup aurat, dan juga makin terjaga pakaian tersebut menuruti kehendak-kehendak diinginkan oleh syarak. Kalau pakaian tersebut menutupi aurat dah, tapi ada gambar-gambar tidak baik sebagai contoh, maka makin tebal keimanan dia kepada Allah, makin terjaga pakaian dia daripada benda-benda yang boleh yang tidak baik dan tidak sepatutnya dipakai oleh seorang Muslim. InsyaAllah kita akan sebut tentang doa yang seterusnya pada masa yang lain. Kita tidak perincikan pakaian ni sebab apa? Kita tak sebut ada pakaian sebab kita nak memfokus kepada doa yang dia baca. Debat ni pun memang nak fokus kepada doa je. Kalau kita nak bincang pasal pakaian ni banyak. Pakaian gapo Nabi bakar, kita akan sebut juga lepas ni. Nabi pakar ni hok mana Nabi suka pakar, pakaian macam mana Nabi pakar, atau panjanglah kalau kita nak sebut secara terperinci. Selipar Nabi pakar macam mana, baju Nabi pakar macam mana, itu perlukan masa yang lama lah. Cuma sini fokus dia adalah untuk zikir dan doa kepada Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan yang kita buat, dalam amal sehari yang kita buat. Wallahu a'lam. Payah ke tak salah? Dia doa pakaian tu adakah sesuai untuk semua pakaian? Contohnya macam kepiah, singlet, seluar, stoking. Kau pakaian lagi mana? Maknanya kau pakai kepiah, pakai doa baca doa tu agak stoking tu kau lagi mana? Kau ada kau untuk baju sahaja ke? Al-Imam Nawawi rahimahullah dia buat dalam kitab Al-Adhkar dia bab memakai pakaian, selipar, kopiah, imamah. Waktu akan ada hadis selepas dia. Nabi sebutlah hadis, dalam hadis tu sama ada baju ke, serban ke, ridak ke, semua apa yang kita pakai di badan kita, itulah pakaian. Kasut ke termasuk. Kalau kita pakai kasut, itu juga doa yang kita baca. Kita pakai kopiah ke, kita pakai serban ke, itulah juga doa yang kita baca. Singlet kita pakai ke, tapi dengan menutup aurat lah. Kalau perempuan pakai singlet baca doa ni pula, tak sesuai lah. Lelaki sebagai contoh tak, baca doa ni yakin kau je, tapi pakai boxer sebagai contoh, keluar rumah pula dan kadang tak menutup aurat pula, tak sesuai lah. Pakai yang mana? Pakai yang sesuai lah. Pakai, sebab tu kita sebut tadi syarat pakai dia yuwari sawatikum. Pakai tersebut kena menutupi aurat. Warisha tu yang kedua sebagai perhiasan. Lepas dia menutup aurat, pakailah yang sesuai dengan syariat. Macam mana nak pakai warna gapo pun, wallahu alam. Berkenaan tadi, boleh kita baca apa saja pakaian yang kita pakai pada tubuh.
tidak khusus pada baju saja. Kalau wanita pakai tudung, wallahu alam. Lafaz la haula wala quwwata illa billah. Apa beza haul dengan quwwah, keupayaan dan kekuatan? Apa beza sih? Ni pertama dia sebut wala haulin minni wala quwwatin. Dalam lafaz tu dia sebut min ghairi haulin, bukan wala haula wala quwwata illa billah, min ghairi haulin minni wala quwwah. Tentang masalah ni juga panjang perbahasan dari kalangan ulama. Gapo dia kah beza antara haul dan quwwah? Ada yang kata haul ni kekuatan untuk kita lari daripada maksiat. Tak ada kekuatan untuk kita lari daripada maksiat kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Quwwah pula kekuatan untuk kita buat ketaatan kepada Allah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan untuk kita buat ketaatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kata haul ni upaya untuk kita menghindari maksiat, kena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kata quwwah pula dengan masuk kekuatan untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara pandangan sebagai para ulama. Kalau kita nak tengok banyak lagi, tapi semua ni pandangan-pandangan yang sekadar pandangan lah. Secara jelas banyak, sebab banyak ulama berkhilaf dalam masalah ni. Kalau kita nak sebut kat mana pandangan lebih tepat, wallahu alam. Cuma itu antara pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga yang kata min ghairi haulin, tanpa upaya. Ni maksud haul, min ghairi haulin, tanpa upaya nak menolak keburukan. Haul ni tak ada upaya untuk nak menolak keburukan. Kita tak boleh nak menolak keburukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada kemampuan nak menolak keburukan kecuali dengan izin Allah. Quwwah pula untuk kita mendapatkan kekuatan, untuk kita mendapatkan kebaikan. Tak ada kekuatan kita untuk nak mendapatkan kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara nikah terkhilaf dan ulama. Wallahu alam. Doa keempat bangun dari tidur tu Nabi baca sambil mendongak ke langit. Adakah bermakna kita kena dongak ke langit tubik daripada rumah, ataupun memadai tengok ke atas, tengok sini, tengok kipas, isyarat untuk tengok ke langit? Pertama, berlaku khilaf dari kalangan hadis, sebab boleh jadi benda ni berlaku beberapa kali. Ada sebagai riwayat menyebutkan Nabi tak tubik pun, Nabi bangun tidur tu Nabi gosok-gosok mata tu, Nabi baca. Bermaksud Nabi tak keluar lah. Okey. Ada sebagai riwayat sebut Nabi keluar, Nabi tengok ke langit. Kalau kita tak keluar, tak apalah, boleh je baca. Cuma bila Nabi keluar tu, Nabi nak ke langit tu, dia lebih menjiwai benda tu. Kita tengok langit, inna fi khalqis sama, Allah Ta'ala cerita tentang langit, tentang penciptaan langit. Kita pun sedang balik kita tengok langit, dia lebih menjiwai. Kalau kita tak keluar pun tak apa, tak nak masalah. Tak, pukul 3-4 pagi takut nak tubik sebagai contoh, duduk dalam rumah je, tak ada masalah, baca lah. Wallahu alam.